Kampung Baru Cina diiktiraf sebagai oleh UNESCO, maka negara kita mengiktiraf komunis. Ini adalah satu tomahan tidak benar yang sangat berniat jahat. Tapi bagaimana kampung baru wujud? Mungkin kalian pernah lalu di kawasan penempatan yang rumahnya tidak tersusun dan majoriti penduduk di situ adalah Cina. Maka, itu mungkin adalah salah sebuah kampung baru Cina di Malaysia. Penubuhan kampung baru Cina bermula semasa zaman darurat Malaya. Namun, apabila British kembali menguasai tanah Melayu pada tahun 1945 selepas penjajahan Jepun, kedatangan mereka disambut oleh Parti Komunis Malaya. Tapi, apabila 3 orang lelaki Cina disyaki sebagai komunis membunuh 3 pengurus Eropah di Sungai Siput, begitulah permulaan ketegangan yang mana British gunakan insiden Sungai Siput untuk isytiharkan darurat. Ibarat sebuah kem tahanan. Begitulah perumpamaan yang boleh digambarkan apabila Sir Harold Briggs melancarkan rancangan Briggs yang mana rancangan ini adalah untuk menyatukan penduduk di pinggir bandar ke kampung baru. Mereka diberi kawalan keselamatan 24/7, rumah baharu dan terlindung daripada komunis. Macam penjara kan? British buat semua ini kerana risau orang awam ada kaitan dengan komunis. Kira-kira 500,000 orang awam dipaksa pindah dalam masa yang singkat dan segala barang yang ditinggalkan dibakar agar tidak boleh diguna oleh pihak komunis. Bukan sahaja orang Cina yang dijadikan sasaran untuk dipindahkan, tetapi British turut memaksa orang asli keluar daripada hutan untuk mengurangkan hubungan mereka dengan komunis. Untuk mengekang perjuangan komunis, pelbagai langkah telah diambil seperti mewajibkan semua warga negara mendaftar dengan kerajaan, membina pagar dawai berduri, perintah berkurung sehingga 22 jam dan banyak lagi. Kenapa nak asingkan orang Cina dan orang asli dengan komunis? Kehadiran penjajah Inggeris di tanah Melayu ini menimbulkan kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Semangat ingin bebas, semangat mahu merdeka dan mahu bertuankan diri sendiri. Orang Melayu mahu tanah air dipulangkan kepada mereka dan tidak mahu dijajah. Manakala kaum Cina mahu upah buruh yang berpatutan dan bebas daripada penindasan Tuan Lombong. Jadi, wujud kepentingan bersama untuk melawan Inggeris. Kaum buruh menentang kaum pemodal yang menindas. Kaum Melayu mahu merdeka. Ini antara bibit-bibit United Front, barisan bersatu demi kepentingan bersama masing-masing. Tetapi, British turut menjalankan propaganda bahawa komunis ini bahaya, bahawa komunis ini anti agama dan menakutkan orang Melayu, bahawa komunis ini anti raja. Kemunculan gerakan komunis bukan sahaja menimbulkan masalah dan gangguan kepada kehidupan penduduk, tetapi juga kepada pihak British yang menguasai pentadbiran di tanah Melayu pada ketika itu. Pihak British bertujuan untuk menguasai ekonomi, pentadbiran dan penduduk, dan di masa yang sama, komunis juga bergerak untuk mempengaruhi penduduk dan seterusnya menguasai pentadbiran di tanah Melayu. Hal ini membawa kepada berlakunya pertentangan dan persaingan kuasa mereka di negeri-negeri Melayu. Dari situ juga, pihak kerajaan melancarkan pelbagai strategi untuk membanteras ancaman komunis demi kelangsungan dan kestabilan pentadbirannya di tanah Melayu.